بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر رب اجعلنا بالخير أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Mudah-mudahan iman Islam itu dan iman Islam diterima kita insyaallah. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat ya Rasulullah la yazal yusibuka kull 'amin waja'un min ash-shati al-masmumah allati akalta qala ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, daripada Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha berkata, wahai Rasulullah, engkau sentiasa dalam keadaan sakit. Setiap tahun sakit kesan daripada kambing yang dibubuh racun, asyatul masmumah allati akalta, yang dulu kau pernah makan. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asabani syai'un minha, tidak adalah sesuatu yang menimpa akan aku illa wa huwa maktubun alayya, melainkan telah ditulis oleh Allah Taala, melainkan telah ditetap oleh Allah Taala ke atas aku. Wa Adamu fi tinati, ketetapan itu dalam keadaan Adam masih dalam berbentuk fi tinati, tanah, belum diciptakan lagi, roh belum dimasukkan ke jasadnya lagi. Maksud dia Adam AS belum diciptakan sebagai khalifah. Hadis riwayat Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia agung, cipta di Allah Ta'ala, yang paling dikasihi, yang paling dicintai, yang paling hampir segala-galanya, dia lah orang. Tetapi dalam masa yang sama, manusia yang paling disayangi Allah itu diuji dengan berbagai ujian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, atau kama qala, sesungguhnya orang yang paling banyak diuji bala oleh Allah Taala, paling berat ujiannya adalah para nabi, dan kemudian orang yang semisal dengannya, ulama, orang salih dan sebagainya. Tu boleh tengok kalau dalam surah dalam Quran tu, antara yang elok kita tengok surah Qasas, surah Anbiya, surah apa lagi, cerita para nabi. Kalau surah Yusuf tu cerita satu surah tu cerita dia. Surah Syu'ara tu banyak cerita para nabi. Dan mereka ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Salah satu yang popular yang biasa kita dengar, Nabi Allah Ayyub alaihi salam diuji dengan penyakit, diuji dengan harta habis, diuji dengan anak-anak diambil wafat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih tetap beribadah kepada Allah Taala kerana pegangan yang sama macam disebut hadis. Bila diuji, hadza maktubun ala Allah, hadza maktubun, ini telah ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala alaina, atas kita. Tapi nak pegang yang ni yang susah ni. Apabila diuji ada sabar, tu susah. Apabila diuji ada redha, tu susah. Nak sebut senang, nak praktik itu susah. Sabar dan redha. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diuji
diuji di Allah Ta'ala dengan racun. Seorang perempuan Yahudi nama Zainab, dia jemput Nabi dia dengan lelaki, siapa nama lelaki lupa lah kan, jemput Nabi macam orang baik lah, tapi tujuannya jahat. Ada berbagai riwayat yang disebut. Ada yang mengatakan dia nak uji Nabi, betul kan ni Nabi ni, kalau Nabi kau racun ni tak boleh kosan kat dia kan. Jadi Nabi SAW bawa dengan sahabat ni kan? Bukan dia seorang. Bahkan dalam riwayat mengatakan sahabat dia 2 orang meninggal disebab makan. Nabi pun makan, tapi sampai sikit, masuk sikit, kesan daripada racun tu masuk sikit. Masuk tu kan sejarahnya Nabi berbokam, buang darah semua kan. Jadi kesan daripada racun tu bertahun kan? Bertahun. Ni Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, isteri dia, kau buat apa? Tiap tahun mesti kau mengandung, ada hari kan kau sakit pun lah. Dia kata kullu amin, setiap tahun. Maksudnya sepanjang tahun tu ada ketika yang Nabi sakit kesan daripada racun yang makan kambing tadi tu. Dah dia tak racun. Ada riwayat mengatakan Nabi tak makan, ada riwayat kata Nabi makan tapi tak habis sikit masuk. Dia kulung-kulung makan daging kambing itu bercakap. Daging kambing dah kena salah elok dah bercakap. Ya Rasulullah, aku telah diracun kambing, daging tu bersuara tu macam mana tu kan. Tapi terima akal dah. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah SAW. Kan boleh Allah nak beritahu awal-awal lagi tak makan tahu pula masuk dalam mulut bau. Itu kehendak Allah Taala. Maktubun alaih. Ya. Tetap di Allah Taala benda tu berlaku. Tu ikhtiar Allah Taala. Ada satu orang sahabat namanya Abu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia ni ada sahabat pergi ziarah dia. Lepas tu pergi ziarah dia menangis. Sahabat bertanya, "Ma yubkik?" Apa sebab kau menangis ni? Dia pun kata, baru ni ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya inna Allah Ta'ala qabada qabdatan bi yaminih wal ukhra bil yadil ukhra. Inna Allah Ta'ala qabada qabdatan bi yaminihi, sesungguhnya Allah menggenggam dengan tangan kanannya satu genggaman, wal ukhra bil yadil ukhra, dan satu lagi genggaman yang belah kiri. Genggaman tu jangan kita kira macam kita ada tangan semua, tak, ni suatu bahasa kiasan. Dia genggam kan. Wa qala, ada Allah firman, hadza li hadhi wa hadza li hadhi. Yang kanan ni untuk syurga, yang kiri ni untuk neraka. Hadhihi itu masuk neraka syurga. Hadhihi li hadhi wa hadhihi li hadhi. Ni untuk syurga, yang ni untuk neraka. Wala ubali, aku tak kira macam mana orang itu peduli kat dia lah. Allah kata hadha li hadhi wa hadha li hadhi. Ini untuk syurga, ni untuk neraka. Siapa dia yang dalam ni dia tak peduli. Kan? Fala adri fi ayyil qabdatayn ana. Dah aku tak tahu dalam genggam mana duduk Adan. Senarai nama dia dalam duduk kat mana genggam. Nangis dia. Tu sahabat kan. Memang kaki ibadah betul. Menangis tiap hari nangis. Fikir benda tu. Tu dah tertulis ya Allah Taala. Tak ada apa? Tak ada pertikaian dah bab tu. Tapi dalam masa yang sama kita dituntut oleh Allah Taala, sama ada Qurannya, hadis-hadis sampai pada kita beramal kan? Beramal lah. Bahkan dalam beramal pun Nabi kata la yadkhulul jannata ahadun bi'amali. Tak ada seorang pun masuk syurga dengan amal. Itu sebab apa kita nak beramal. Allah dah siapkan 2 tempat di akhirat. Mana syurga, mana neraka. Allah tuntut kita beramal. Kadang-kadang orang salah mengambil ini sebagai hujah. Dia kata beramal macam mana pun Allah tentu dah atas kita. Kau beramal ni belum tentu syurga. Kan? Kalau yang beramal tentu syurga, yang tak beramal dah tentu tak syurga. Ma'azubillah kan. Tak boleh berhujah macam tu. Allah tentu, dan Allah Taala bagi tandalah orang-orang ahli syurga diberi sifat ahli syurga oleh Allah Taala. Apa sifat ahli syurga masa hidup? Ini ada sekian kan. Alladzina yarithuna al-firdausa, yang mewarisi syurga firdaus siapa dia? Ini ada semayang,
zakat. Itu kan sifat-sifat ni. Kalau tak ada benda tu, macam mana layak kita nak duduk dalam syurga? Nabi datang beritahu, niat jawab kita masuk syurga, niat berjawab masuk neraka. Tu semua jalan neraka. Mana boleh kita biarkan diri kita dengan sifat-sifat kebencian Allah Ta'ala? Tak boleh. Kan? Tu banyak masyarakat tersalah. Dia banyak melamat-lamat sekarang. Dan dia rasa dia betul. Yahsabuna annahum muhtadun. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia betul. Padahal dah diseleweng, disosaikan oleh syaitan. Maka Nabi SAW macam itulah ketetapan Allah atas dia pun ada, walaupun sebagai orang yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau racun, berapa orang pun cedera, terpatah gigi, berdarah sana berdarah sini, luka sana luka sini, kan? Kita pula kadang-kadang ada orang lah nak buat tak elok kat kita, contoh kan, tak elok nak buat tak elok kat kita. Dalam pada nak buat tak elok tu, sakit dia masuk hospital. Kendian-kendian tu kita tahu daripada cerita orang sebenar. Dia ni ada hal kat kau gitu ni, nak buat tak elok kat kau ni. Masuk hospital dia, nak mati baru dia tahu dan siapa nak buat tak elok kat orang baik-baik ni. Dah nak gitu daripada Nabi kan. Nabi tu terbaik dah tu kan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Perangai itu yang terbaik, akhlak terbaik dah. Ada orang datang buat tak elok, dan kono tak elok tu kan sampai racun ni kan. Kita pula orang nak buat tak elok tak jadi, betul lah, kebetulan nak buat jadi macam tu kan. Allah tak, kadang dalam hadis sebut, innal ummata in ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nabi kata semua umat ini, satu riwayat, law anna insakum wa jinnakum, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau dulu kemudian jin manusia semua berhimpun ala an yanfa'uka bi syai', untuk memberi manfaat kepada kau akan suatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Takkan dapat beri manfaat kat kita melainkan apa yang telah ditetap dan ditulis di Allah Ta'ala. Itu kita kena pegang. Ma asabak lam yakul yukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakul yusibak, kata Nabi. Itu pun hadis kan? Apa yang akan menimpa kau tidak akan tersalah alamat, mesti kau dapat benda tu. Wa ma akhta'ak lam yakul yusibak. Apa yang tak kono ke kau, tak tu tak akan jadi, tak akan kono ke kau. Macam manalah dibuat, macam manalah perancangan, tak akan jadi kan? Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai', sekiranya seluruh umat ini berhimpun untuk memberi mudarat kepada kamu, lam yadurruka bi syai', sikit pun takkan terkena ke kau, illa lam yadurruka bi syai' illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik, melainkan sesuatu yang telah ditulis dan ditetap di Allah Ta'ala. Itu kita kena pegang betul kan? Janganlah kita merintih-rintih pula kono kek den, pula kono kek den. Ada kebaikan kalau kita jadi orang miskin, ada kebaikan kalau kita jadi orang kaya, ada kelebihan kan? Nabi hadis kata, hadis saya ingat, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqam. Hadis ke apa? Saya pun tak pasti, tapi biasa dengar ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqam. Dunia ni perolehan kita, harta bondo, duit banyak mewah ni, halaluha, yang halal yang kita dapat ni, halal elok dah, hisab, banyak perhitungan yang besok. Wa haramuha, kalau daripada sumber haram lah, iqab, tu tak ada apa dah, azab tu ada balasan yang tak elok. Jadi jangan kita rasa kita tengok hebat orang kaya, hebat orang banyak harta, hisab banyak, perhitungan besok banyak. Dari sudut tu kita syukur. Kalau kita miskin, dari sudut itu bukanlah kita minta kita miskin, tak. Kalau Allah takdir miskin, itu kelebihan. Itu kita rasa sentiasa syukur dengan apa Allah takdir atas kita. Apalagi Nabi SAW menyebut, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa ahsyurni yawmal qiyamati fi zumratil masakin. Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin,
Matikan aku dalam keadaan miskin, himpunkan aku besok di yaumil qiyamah serta dengan orang-orang miskin. Ittala'tul jannata fawajadtu Ittala'tul jannata fawajadtu akthara ahliha al-fuqara. Atau kama qala, aku pergi tengok syurga, aku dapati kebanyakan penghuninya fakir. Tak apalah kita kaya, tapi kita kaya jadi kaya yang dermawan. Kekayaan kita jadi sebab kebaikan dalam hidup kita. Kekayaan kita jadi bertambah ganjaran dan pahala. Tapi nak cari kaya yang menyumbang ni yang susah, kan? Menyumbang. Sebab itulah tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa nama dalam hadis khutbah malam boleh saya sebutkan. Betul lah, semalam pun khutbah Jumaat malam satu. Nabi kata apa? Thalathatun tahta dhillir rahman yauma la dhilla illa dhilluh. Ingat tak dalam khutbah Jumaat itu? Rabui. Jadi orang perempuan dia tak ada hari Jumaat, tak apalah. Tiga kelompok manusia yang akan berada di bawah naungan Allah pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Mana akan dibantu dan tolong oleh Allah, maksudnya syurga lah insya-Allah. Tiga ni apa? Man farraja'an makrubin min ummati. Nombor satu, yang selalu tolong orang dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Nombor dua, man ahya sunnati, orang yang selalu hidupkan sunnahku. Nombor tiga, man akthar salata alayya, orang yang paling banyak salawatnya ke atasku. Jadi poin itu nombor satu tu, tolong orang susah. Begitu juga Nabi SAW mula-mula masuk Madinah dalam peristiwa hijrah. Apa yang Nabi peringatkan kepada orang-orang Madinah? Supaya masyarakat Madinah hidup sejahtera, hidup aman, hidup tak bercakap dan berperang. Kan? Situ ada Bani Nadir, Quraidah, Qainuqa, tu bercakap tu. Kan? Pecahan daripada kelompok-kelompok Yahudi. Diislah dek Nabi. Nabi sampai Nabi kata apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail wan nas niyam wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata apa? Wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam, bagi salam. Jangan borek mulut nak beri salam. Assalamualaikum. Itu doa mendoakan satu sama lain. Kan? Doa mendoakan. Bagi salam itu sunat, menjawabnya wajib. Kewajipan untuk menjawab doa daripada saudara Islam yang hanya sekadar sunat. Kalau kita beri salam wajib, apalah kita kan? Beri salam tu sunat, tapi menjawabnya wajib. Tapi wajib itu tengok keadaan tu, dihurai di Imam Nawawi. Tengok ada kitab Adhkar kan, huraian tu kan. Dalam Adabul Mufrad pun ada. Kalau kita orang beri salam, kita tengah makan, kata-kata wajib jawab, duduk dalam jamban nak jawab macam mana? Tak boleh lah. Orang tak tahu kita dalam jamban tengah mamburan luar rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum jatuh. Waalaikumsalam. Belum jatuh. Tak boleh lah kan. Haram lah. Ada kata haram, ada kata makruh. Jadi kalau kita tengah makan pun makruh jawab salam. Kecuali kata Imam Nawawi, kita tengah makan, dalam pada kita tengah makan, orang beri salam, mulut kita kosong daripada makanan yang kita makan, itu wajib jawab. Tapi kalau kita tengah makan, mulut kita ada makanan dalam, itu tak wajib jawab. Tak apalah, tu tengok. Tapi yang penting beri salam, aman kan? Itu nombor satu dalam senarai umpik Nabi Kubah tadi. Ayyuhan nas, afsus salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi SAW kalau naik kenderaan berdua dengan sahabat, Assalamualaikum, jumpa. Dipisahkan oleh pokok, jumpa pula ujung lepas tu, Assalam balik, Assalamualaikum. Hebat. Itu amalan sunnah yang besar, yang orang tak nampak besar. Nombor dua, at'imut ta'am, beri makan orang susah. Itu akan jadi sebab hidup kita senang. Orang putih pun kau faham, cara terbaik untuk dapat kesenangan dan ketenangan hidup adalah membantu orang lain. Dalam hadis Nabi sebut, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Siapa yang sentiasa berusaha untuk memenuhi hajat saudara Islam, Allah akan memenuhi hajat ni. Kita ni terbatas untuk bantu orang, tapi Allah Maha Kaya. Kan? Itu bahagian dunia, bahagian akhirat lain pula. Nabi kata, man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu salah. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Siapa yang melepaskan satu kesusahan terhadap saudara Islamnya di atas dunia, Allah akan lepas dia satu kesusahan pula di akhirat. Ulama kata, kalau dah lepas walaupun satu kesusahan, bermakna kesusahan lain pun akan dilepas oleh Allah Ta'ala. Hanya dengan kita usaha melepaskan kesusahan saudara Islam. Itu penting itu. Penting untuk kita melihat orang-orang yang dalam keadaan memerlukan, dalam keadaan pula kita boleh dan kita tahu kita ada daya, kita ada ruang untuk bantu dia. Kalau dalam bab duit kita ni kaya, kalau dalam bab pengetahuan kita ada ilmu, kalau dalam bab bantuan kita ada tenaga, macam-macam kelebihan masing-masing Allah bagi, bantu. Allah kan beri bantuan pada kita, dunia dan akhirat, dan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan sentiasa membantu seorang. Tadi Nabi kata kalau kita bantu orang lain, Allah bantu kita. Ayat itu, hadis itu kata kita bantu dulu, bunyi macam tu. Tapi hadis cakap Allah ada, Nabi letak Allah dulu, Allah akan bantu kamu sekiranya kamu bantu orang lain. Datang natijah dulu, baru sebut apa yang kau nak buat untuk dapat itu. Maknanya dia janji yang pasti. Kadang kita tak yakin kan? Tadi sebut 3 tadi. Siapa dia orang yang akan dapat naungan Allah besok? Man farraja an makrubin min ummati. Orang yang memberikan kemudahan, bantu orang susah daripada kalangan umatku. Dalam masa yang lain Nabi SAW kata, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan daripada kalanganku orang yang tak ambil peduli, tak ambil borek tentang urusan orang-orang Islam umum, termasuk dalam masalah kesusahan orang lain yang kita tengok sebelah mata aja. Tak ada nak bantu, tak ada nak tolong, padahal kita diberi kelebihan boleh menolong dan membantu kan. Perumpamaan mudahlah kalau Allah Ta'ala beri kita berjuta-juta duit. Allah sebut dalam Quran, kerja syaitan, asy-syaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dalam masalah ayat-ayat tentang nafkah, ayat tentang nafkah. Nafkah ni ada 2 lah, satu nafkah wajib namanya zakat, nafkah sunat namanya sedekah lah, ataupun sedekah wajib, sedekah sunat. Jadi ayat itu penghujungnya Allah buat kesimpulan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan sentiasa menjanjikan kefakiran bagi kamu. Maksudnya kita ada duit, kita ada watak, kita nak sedekah, dia janji nampak jangan rugi dia. Kau nak beri masjid 10,000 banyak pun. Nah tu sudah 10 ringgit dia bagi. Duit 5 juta nak buat keluar 10,000 tak luak kata orang tua. Betul tak? Tak luak duit kalau. Apa hantar 10,000 colah gigi kalau dah duit 10 juta, 10,000 ni macam 10 sen dia. Kan? Orang pernah jadi jutawan dia tahu dah. Kan? Nak beli apa ibarat potik jari lah. Dia selalu dia buat, orang banyak duit ni dia ada istilah dia buat ke mana-mana kecuali orang betul-betul beriman. Dia kata apa? Money is king. Betul tak? Money is king. Orang yang memang dah jadi hamba duit akan bawa ke mana-mana lah bahasa ni. Nabi kata ta'isa abdad dananir, ta'isa abdad darahim, ta'isa abdal qutaifah. Ni orang nego ni. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba qutaifah ni. Kain buat berniaga, kain cantik-cantik ni kan. Allah pun sebut wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang menimbang barang, mana orang berniaga. Berniaga macam mana? Berniaga yang lupa kan. Tu dah jadi hamba duit. Dan ujungnya money is king. Nak apa pun ada duit, kau boleh buat apa kan? Gajo jahat lah. Gajo baik, okey. Gajo jahat, gajo yang kelaku tak semanggah ni. Faham tak? Dia bantai nak buat apa suka dia. Dia minat bini orang dia ambil kan? Bini orang ni tuan, dan pun peduli ambil, suruh lelaki coraian dan beri apa dia nak. 1,000 beri 1,000, juta beri juta, 3 juta beri 3 juta. Mana dapat 3 juta? Dia ambil duit rakyat. Tu kan gajo celaka nama tu. Ya. Betul tak? Tak, kita sebut umum macam itulah. Siapa mencelakakan tu? Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab tu untuk jadi pemimpin dan raja yang adil tu bukan senang. Sehingga senarai antara orang yang mula-mula dapat pertolongan Allah di akhirat besok, al-imamul muqsid. Riwayat lain al-imamul adil. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Mana? Susah.
Ini sebab itu ada kelebihan kita gununglah masa hidup di dunia. Allah Taala akan beri kelebihan kita di akhirat. Mati suatu yang pasti, semua kita tahu dan faham. Kan? Tak berapa orang kenalan kita yang sama-sama kita semayang kat masjidnya. Dah masuk dah lubang sempit tu. Kan? Lubang sempit tu. Ada bahagian daripada kalangan mereka yang lubang sempit itu dia masuk dalam tu, rupanya jauh lebih sempit lagi, waliyadzubillah, tu bagi orang-orang yang zalim, fasik, munafik, waliyadzubillah dan sebagainya. Sebahagiannya lain pula masuk lubang sempit tapi sampai-sampai seluas-luas madal basar. Sebahagian hadis kata orang masuk dalam tu, orang beriman, lubang sempit itu seluas-luas ruang, sejauh mata memandang, macam duduk tengah laut. Sabar-sabar satampek. Rupanya dia saudara, dunia yang dia hidup masa dulu kecil ya, alam barzakh tu jauh lebih besar lagi. Iyo, kita tengok sempit. Yo akan jadi lebih sempit bagi orang-orang yang tidak beriman. Yang sempit lagi. Disempit oleh Allah Taala sehingga tulang apa nama itu, jumpa. Tulang apa? Tulang rusuk berjumpa bersilang. Allah sempit kan. Bersilang tulang rusuk tu, kata Nabi dalam hadis. Bagi orang mukmin dia luas, seluas. Ada makan minum lagi. Wa hum yurzaqun. Dibagi makan minum lagi dalam hadis sebut. Dalam Quran pun ada. Satu ayat tu wahum la yash'urun, satu lagi wahum yurzaqun, dibagi rezeki dalam kubur. Semayang pun ada. Nama dia Thabit Al-Bunani rahimahullahu taala. Bila meninggal ulama hadis tabi'in, masuk dalam kubur, lepas tu ada satu batu jatuh ke apa-apa, orang tu dah ambil masuk balik, nak bawa keluar. Campak keluar. Dia tengok-tengok, dah tak ada dah, mana pergi jenazah ni yang duduk letak tadi. Dia jongok ke bawah lagi, dah bongkar dah berdiri semayang. So luas-luas bercahaya. Tu lubang kubur itu Thabit Al-Bunani. Kan, ulama hadis rahimahullah taala. So luas-luas berdiri tu semayang. Kan? Apa kita nampak tu? Cici habis kan. Tak cukup tanah kata. Kemuliaan. Tanya anak pasal apa pak kau mulia sampai macam tu. Orang yang tengok tadi dia kata pak selama tidak kurang 30 tahun semayang malam tak pernah tinggal kan. Kemudian diminta dengan Allah, ya Allah, kalaulah ada daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kau akan kurniakan seperti mana yang telah kau kurniakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam yang boleh semayang dalam kubur, yang tu kau berilah aku kota tu. Kalaulah ada bahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kota seorang yang boleh semayang dalam kubur macam Musa alaihi salam, seorang nabi dan rasul, kalaulah ada bahagian daripada kalangan umat ni kau berilah benda tu ke aku. Allah bagi. Semayang dalam kubur ni. Nabi yang ada semayang dalam kubur yang dilihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Musa alaihi salam. Pek kat dia. Itu kelebihan daripada semayang malam. Minta dapat. Rasulullah SAW kata, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil ithmi. Nabi kata, hendaklah kamu sentiasa bangkit malam semayang, kerana itu merupakan amalan kebiasaan orang salih dulu-dulu. Ulama kata yang dimasukkan dengan salih itu para nabi dan rasul. Nabi-nabi rasul dulu tak pernah tinggal semayang malam. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Itu merupakan amalan yang cepet jadi kita ni hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfaratul lisayyi'at, dan merupakan penghapus kepada dosa-dosa kita yang dah sudah. Wa manhatun 'anil ithmi. Amalan solat malam akan jadi sebab pada kita tercegah daripada apa buat benda-benda dosa. Allah pelihara kita. Maksum tidak, tapi Allah pelihara. Pelihara daripada dorongan tu ada kadang-kadang, tapi Allah jadikan semayang malam sebagai benteng, tak melaksanakan benda tu. Elok kat buat benda tu, ada halangan-halangan ni. Halangan keinginan tu terhalang ko, ataupun ada halangan-halangan zahiriah ko dan sebagainya. Itu kemuliaan daripada orang melaksanakan semayang malam. Jadi apa yang berlaku atas kita tu dah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Begitu juga para nabi dan rasul yang dulu-dulu, kesemuanya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semua masing-masing mereka diuji, dan ujian mereka lah yang paling baik sekali, kan? Sehingga dalam ayat Quran sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu disebut sebagai qaulan thaqila. Surah apa? Qaulan thaqila tu Muzammil, kan? Surah Muzammil. Qaulan thaqila. Apa thaqil? Baik. Qaulan thaqila tu kata ulama wahyu. Nabi tu bersiap sedia menerima perkataan yang baik. Baik tu mana? Ujian. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Nabi SAW menceritakan macam mana rasa dapat wahyu tu, kan? Seolah-olah macam ada satu loceng bunyi pangkal telinga ni, ting, dia macam bingit tu. Salah satu daripada gambaran ni. Sehingga Nabi ni ada kalanya terima wahyu pengsan. Pengsan tu pernah berlaku beberapa kali. Pengsan atas ribaan Sayyidah Aisyah, pengsan atas ribaan sebahagian isteri dia Ummahatul Mukminin radhiyallahu taala anhunna ajma'in, kan? Ada sebahagian itu menggambarkan Nabi bila terima wahyu bau poluh mencieh poluh. Cieh faham tak? Terkeluar poluh ni. Menggambarkan bukan bondo kita kadang-kadang kok dia jadi nabi kan syok, kan? Tak boleh. Allah dah persiapkan kekuatan luar biasa bagi manusia yang akan menerima wahyu. Tersungkur sujud pun ada. Musa alaihissalam, kan? Tersungkur pengsan, kan? Cerita dalam surah Taha tu, cerita dekat Tur Sina dan sebagainya. Jadi eloklah kita bersyukur dengan apa yang ada dengan kita. Allah dah tentu kita. Yang paling penting syukur yang tidak terhingganya kita bila kita sampai hari ini menjadi orang beriman. Itu yang paling penting sekali. Menjadi orang beriman bukan sekadar beriman, tapi beriman yang beramal soleh, kan? Ada orang beriman mengaku beriman tapi tak jojak kaki masjid, semayang pun tak ke mana. Bukan kita bangga, kita rasa kita baik pun. Ni kadang-kadang orang salah faham, kan? Salah anggap. Kita bila sebut macam ni alhamdulillah lah, kan? Alhamdulillah. Bukan kata alhamdulillah kata dan baik pun lah, tapi alhamdulillah sekurang-kurangnya dan tahu dan nak pergi ke jalan nak jadi baik. Itu alhamdulillah dah, kan? Sebab macam mana pun kita mengharapkan yang terbaik penghujung umur yang disebut husnul khatimah. Apa maksud husnul? Husnul mana elok, khatimah tu penghujung umur. Mana mati tu elok. Bila kita nak mati elok, eloklah kelaku tu umur cantik, kan? Kadang-kadang kita buat semayang apa semua, kita pun mengucapkan surah alhamdulillah. Orang khabar kita ni poyo pun lah, jobo tak tentu arah. Tidak buat macam jamin syurga lah kau ni. Tak, siapa pun badan syurga. Tak. Nak jadi baik ni bukan senang. Ada je musuh, kan? Nabi SAW kata yang dongki jadi musuh kat kita nak jadi baik ni, pertama mukminun yahsudu. Orang mukmin sama-sama dia yang dongki kat dia. Nombor dua, munafiqun yabghudu. Orang munafik yang membenci dia. Kafirun yuqatilu. Orang kafir yang sentiasa memerangi dia. Nafsun tunazi'u, nafsu yang menghantam dia. Kan? Itu musuh-musuh kita nak jadi baik je tu. Musuh-musuh nak jadi baik. Musuh-musuh menghalang kita jadi baik. Itu yang kita kena doa. Apa doa yang Nabi ajar kita? Kalau tuan-tuan ingat, alhamdulillah. Tak ingat pun kena ingat juga. Nabi ajar doa. Nabi kata, Nabi pun berdoa dengan doa ni. Nabi kata apa? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah Tuhanku, tunjuki aku akhlak yang elok, akhlak yang terbaik. Sedangkan Allah dah bukan yang terbaik ke Nabi dah. Wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlak terbaik dah. Nabi pun kata innama bu'ithu li utammima makarimul akhlaq. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Macam mana Nabi nak sempurnakan akhlak mulia pada orang lain sedangkan kat dia tak ada? Kat dia dulu ada, baru boleh sempurnakan orang lain. Kan? Hebat. Kan? Jadi Nabi pun berdoa. Kalau macam tu punya hebat, Nabi pun berdoa lebih-lebih lagi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, kurniakan, tunjuki aku jalan, tunjuki aku akhlak yang terbaik, yang sempurna, dan tidak ada yang boleh memberikan jalan untuk jadi baik dan akhlak yang elok melainkan Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhi aku, palingkan aku daripada akhlak yang buruk. Kerana tidak boleh, la yahdi li la yasrifu anni sayyi'aha illa anta.
Tidak ada yang boleh memalingkan aku dan menjauhi aku daripada perkara yang buruk melainkan engkau. Itu kan kita minta dengan Allah Ta'ala. Inna qulubal ibad baina usbu'ayir rahman yuqallibuhu ma yasha. Sesungguhnya hati seorang hamba itu dicolah jari Allah, dibolak-balik ikut suka hati. Nah, ini pun jadi takut ni. Orang soleh menangis kalau baca ni, kan? Sebab tu kita selalu minta doa seperti mana yang Nabi juga minta. Ya muqallibal qulub. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi tak pernah tinggal doa ni setiap hari. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semua kita faham kan? Wahai yang membolak-balik dan menukar-nukar hati, tetapkan hati aku atas jalan agamamu. Nabi minta ni, kan? Kita patut lebih lagi minta. Kalau ada whiteboard boleh saya tolong tuliskan doa tadi tu. Penting doa tu kita baca tiap hari, minta kita ni ada akhlak baik. Ya, jangan kita rasa kita baik lagi, tak. Kita kena sentiasa minta. Walaupun kita ni diganggu-ganggu dengan perasaan hawa nafsu dan syaitan dengan bisikan kau baik dah, kan? Mana baik lagi? Banyak lagi benda kurang kita ni. Cerita hal orang ada lagi, ngumpet ada lagi, tangan buat ada tak elok ada lagi, mata tengok benda tak elok banyak lagi, mulut cakap tak elok melampu-lampu, telinga dengar tak elok melambat lagi. Apa yang ada dengan kita? Sebab tu Nabi siap sebut tak ada orang masuk syurga kerana amal. Kalau bandingan pula amal baik dan buruk, malah lambat buruk banding yang baik, malah lambat dosa daripada pahala, melambat kemungkaran kemaksiatan berbanding ibadah ni. Itu macam mana? Melainkan kita minta rahmat Allah daripada doa-doa tadi ni. Sebab tu kelebihan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat sikit dapat banyak, kan? Buat sikit dapat banyak. Walaupun umurnya singkat tetapi beramal seolah-olah 1000 tahun, 100 tahun. Itu kelebihan. Tak pernah Allah bagi benda tu pada umat yang terdahulu melainkan kita. Tapi sebahagian daripada mereka tu ya Allah sebut, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikitnya hamba-Ku yang bersyukur. Kalau kita faham, sikit yang nak ambil manfaat. Apa kelebihan-kelebihan yang telah disediakan oleh Allah dan Rasul kita kepada kita sebagai umat? Sikit, kan? Sikit yang bersyukur dan berterima kasih dalam keadaan. Sebab tu tuan-tuan, kita sama-sama ingat mengasihi satu sama lain supaya kita sentiasa berada dalam landasan kebaikan. Kebenaran tu alhamdulillah ada, kan? Landasan kebaikan untuk upgrade, sentiasa upgrade diri kita kepada yang lebih baik. Minta dengan Allah Ta'ala. Kita sendiri-sendiri nak buat, tak ada kemampuan kita, melainkan kita ni mengharapkan daripada rahmat dan juga hidayat daripada Allah SWT. Itu sebenarnya. Tak doa lepas sembahyang, tak doa sebaik-baik doa. Satu hadis, sebaik-baik doa lepas sembahyang. Lepas sembahyang fardu lah, ada hadis, ya. Sebaik-baik doa kita minta. Lepas sembahyang pun tu minta. Kalau ada masa, tak ada masalah macam mana, tapi masih ada ruang lagi. Doa bukan semestinya atas sejadah, kereta boleh, teh motor boleh dan sebagainya. Jadi kita sama-sama minta dengan Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi hidayah dan petunjuk kepada kita sentiasa. Bukan sekadar kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, yang suami, yang isteri, dan lajak pada adik-beradik yang lain, jiran dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam kebaikan, baik dengan amalannya, baik dengan akhlaknya, baik dengan kehidupannya. InsyaAllah mudah-mudahan penghujung umur juga baik, bersama dengan orang baik, dikembalikan pada tempat yang terbaik, di sisi yang maha baik, di samping makhluk yang terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah mudah-mudahan bermanfaat, yang baik daripada Allah, kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.